sedia semua? Hari kita akan mulakan pembelajaran kita tentang tajuk tentang bab 5 iaitu hidupan liar di Malaysia. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apa itu hidupan liar di Malaysia secara umum? Yang apa yang kamu tahu tentang hidupan liar di Malaysia? Harimau, cikgu. Harimau, Spesies haiwan. spesies haiwan. Lagi? Bukan haiwan peliharaan. Bukan haiwan peliharaan. Lagi? Haiwan yang nak pupus. Okey, semua tu boleh diterima. Okey. Kita masuk definisi kepada apa itu hidupan liar. Hidupan liar adalah haiwan liar ataupun burung liar. Sama ada dilindungi secara sepenuhnya ataupun boleh dilindungi. Vertebrata ataupun invertebrata, hidup atau mati, matang ataupun tak matang, sama ada boleh dijinakkan atau dibiarkan di dalam kurungan ataupun tidak. Biasanya hidupan liar ini akan mencari habitat, akan mencari keperluan dirinya sendiri di dalam habitat semula jadi. Contohnya hidupan liar ni akan mencari makanan, minuman, tempat tinggal. Dan habitat, ya. Apa maksud vertebrata tu? Vertebrata itu adalah sekumpulan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya seperti harimau, gajah, beruang yang mempunyai tulang belakang. Invertebrata adalah sekumpulan haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya seperti serangga. Serangga-serangga yang berada di dalam hutan tu lah, yang kecil-kecil tu, itu tidak mempunyai tulang belakang. Cikgu, Ya, kalau Sila. ular. Ular itu Invertebrata lah cikgu. hmm? Kalau ular Kalau ular itu invertebrata sebab dia tidak mempunyai tulang belakang. Sebab dia kan boleh menjala-jala. Okay. Biasanya hidupan liar ni tinggal di dalam hutan, di dalam padang, kolam, sungai dan laut. Kadang-kadang ada kat mana-mana je lah. Kita ikut tempat hidupan liar tu, jenis hidupan liar tu. Kadang-kadang ada kat hutan. Contoh macam harimau. Kalau harimau dia akan berada di dalam hutan. Begitu juga dengan beruang. Tapi kalau dalam hidupan marine dia akan berada kebanyakan dalam laut lah, sebab dia bernafas menggunakan insang. Okay. Faham. Setakat ni ada faham semua? Faham. Okay. Okey. Di hadapan ni adalah contoh-contoh hidupan liar di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, gambar yang pertama adalah harimau Malaya. Sekarang ni makin lama makin sikit lah. Kita nampak lihat bahawa hidupan liar yang pertama tu harimau Malaya tinggal di Taman Negara Endau Rumpin ataupun Taman Negara Belong Temenggong. Pada tahun 2015 hanya dijangkakan sebanyak 300 spesies ekor sahaja harimau Malaya yang wujud di Malaysia. Okey, yang seterusnya adalah gambar tapir, iaitu nama saintifiknya adalah Tapirus indicus yang berasal daripada Asia, kebanyakannya di Malaysia, di Sumatera, Indonesia, Myanmar dan Thailand. Selalunya tapir ini akan tinggal di pergunungan kecil yang jauh daripada manusia, daripada pertempatan manusia. Dianggarkan hanya tinggal 350 ekor sahaja yang ada di Malaysia. Okey, yang seterusnya kita akan masuk kepada gajah kerdil Borneo ataupun lebih dikenali sebagai gajah Kalimantan Indonesia. Ianya merupakan subspesies gajah di Asia. Kenapa dinamakan sebagai gajah kecil Borneo? Kerana gajah ini merupakan salah satu gajah yang kecil di antara gajah-gajah yang berada di muka bumi. Kebanyakannya gajah ini dijumpai di Sungai Kidang Batangan. Orang pemburu-pemburu haram selalunya akan mengambil gading gajah ini untuk dijual di dalam pasaran gelap. Kerana dipercayai bahawa gading gajah ini akan mampu untuk merawat penyakit-penyakit ataupun merawat penyakit dalam bidang perubatan. Okey, yang seterusnya adalah orangutan. Merupakan spesies yang terancam. Ianya kebanyakan tinggal di Asia Tenggara, seperti yang kita dapat lihat di Pulau Sumatera dan Borneo. Kebanyakan orangutan ini kita dapat lihat di Borneo. Ini Sabah Sarawak, kebanyakan di sana. Contoh macam di pusat pemulihan orangutan Sepilo. Okey, ada apa-apa yang tak faham?
Setakat ni? Faham. Okey, yang ini seterusnya adalah beruang matahari, juga merupakan hidupan liar yang terancam. Yang ini tinggal hanya sedikit saja di Malaysia. Beruang matahari ini merupakan beruang yang omnivore, Apa itu omnivore? Tahu tak? Makan sayur dan makan daging. Apa? Ulang balik. Makan sayur dan makan daging, cikgu. Okey, betul. Pandai. Maknanya dia makan semua lah cikgu. Dia makan semua. Dia makan buah, dia makan daging. Dia makan daging. Manusia je tak makan tau. Okey. Hidupan liar ataupun beruang matahari ini biasanya adalah haiwan lindungan kelas utama. Kerana kenapa dia kelas utama? Sebabnya dia memerlukan perlindungan yang lebih utama lah daripada binatang-binatang lain. Okay. Yang kedua adalah kancil. Haiwan yang bijak, yang selalunya kita biasanya dalam penceritaan dalam sastra dalam tu ada je nama kancil-kancil. Sang kancil. Sang kancil. Sang kancil juga merupakan haiwan yang pupus, yang saiz yang kecil, makan buah-buahan. Kita boleh lihat di Malaysia, di Borneo dan di Indonesia. Okey, seterusnya adalah penyu. Nampak? Kat mana banyak penyu? Terengganu. Pernah pergi Terengganu? Pernah. Selain orang Terengganu kat sini. Pernah. Okey, Terengganu. Betul. Penyu adalah haiwan reptilia. Penyu telah muncul sejak 200 juta tahun yang lalu. Sama dinosaur. Okey, kebanyakannya terdapat di Terengganu seperti di Rantau Abang, 5 daerah Kerteh dan Pulau Redang serta Pulau Perhentian. Okey, seterusnya nampak tak gambar apa yang last kali tu? Elang merah. Elang merah. Elang Elang ada merah. warna ke cikgu? Hmm? Elang ada warna ke? Elang ada warna, ada merah, ada hitam. Tapi Oh. elang merah ni banyak yang tinggal sedikit je lah daripada berbanding dengan Elang elang hitam. hitam. Oh. Ianya bersaiz 41 hingga 53 cm. Okay, biasanya kita akan jumpa elang tu hanya bersaiz 41 hingga 53 cm saja. Oh. Kebanyakan elang merah ini terdapat di Pulau Langkawi. Jomlah kita pergi cikgu. Jomlah kita berlawatan cikgu. Okey, nanti kita akan usahakan untuk buat lawatan. Okey, elang merah ini adalah jenis karnivor, yang ini yang memakan daging sahaja. Contoh, elang merah, contohnya dia makan seperti dia makan tikus, makan tupai, ayam, ular, Ikan kan cikgu? ikan. Dia makan ikan ke cikgu? Ya, dia makan ikan. Saya goreng. Okey. Ada apa-apa yang tak faham tentang contoh-contoh haiwan? Faham. Okey. Okey. Seterusnya kita akan masuk tentang kepentingan hidupan liar. Kita dapat lihat kat sini ada 3 kepentingan hidupan liar. Yang pertama kita boleh lihat dari segi keseimbangan ekosistem, yang kedua daripada segi pendidikan dan yang ketiga adalah daripada segi ekopelancongan. Okay, nanti cikgu akan huraikan lagi dengan lebih jelas tentang ketiga-tiga kepentingan hidupan liar ini. Okey, yang pertama kepentingan hidupan liar yang pertama adalah keseimbangan ekosistem. Ianya amat penting untuk kelangsungan hidup bagi tumbuhan dan haiwan. Ianya merupakan satu siratan makanan seperti yang kita tahu, siratan makanan. Contoh yang kita dapat dalam apa yang kita dapat lihat di dalam piramid ni kat depan ni. Yang di bawah sekali adalah pengeluar, yang kedua bawah adalah daripada pengguna primer. Yang ketiga adalah pengguna sekunder dan yang paling atas sekali adalah pengguna tertier. Jika salah satu di antara paras-paras arus tropik ni terganggu, maknanya dia akan menyebabkan berlakunya aliran tenaga, akan mengubah aliran tenaga dan seterusnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Sebagai contohnya, jika berlakunya penebangan hutan, kebanyakan hutan-hutan akan ditebang. Jadinya bila hutan-hutan ini ditebang,
haiwan-haiwan herbivore ini akan kekurangan makanan. Apabila haiwan herbivore ini akan kekurangan makanan, jadinya haiwan-haiwan karnivor juga akan turut mengalami kekurangan makanan. Sebabnya haiwan karnivor ini akan makan haiwan herbivore. Manakala haiwan herbivore ini akan makan tumbuh-tumbuhan. Betul. Jadi haiwan akan mati tadi. Ya, jadi haiwan akan mati. Sebab itu banyak sekarang ni haiwan-haiwan yang mati disebabkan berlakunya aktiviti manusia di muka bumi ini. Kita boleh lihat kebanyakan haiwan di muka bumi ini hanya tinggal sedikit saja. Okay. Ada apa-apa yang tak faham tentang kepentingan hidupan liar yang pertama, iaitu keseimbangan ekosistem? Faham. Faham. Okey, yang seterusnya ekopelancongan. Seperti yang kita tahu, hidupan liar juga penting sebagai ekopelancongan. Kita sebagai manusia, kita inginkan, kita mahu pergi tempat-tempat yang menarik perhatian kita, seperti di kawasan zoo, taman negara, untuk melihat ciptaan-ciptaan Tuhan lah. Contohnya seperti di Taman Negara Kuala Kor di Kelantan dan Taman Negara di Pahang adalah sebagai salah satu destinasi pelancongan ekopelancongan kerana ianya menyimpan pelbagai khazanah. Di dalam taman negara ini kita boleh jumpai pelbagai hidupan liar seperti harimau, beruang dan seterusnya. Okey, yang ketiga adalah pendidikan. Pentingnya hidupan liar ini adalah sebagai pendidikan. Kita apabila adanya hidupan liar, kita boleh menceburi bidang penyelidikan, kita boleh menjadi seorang veterina, seorang penyelidik untuk menyiasat tingkah laku haiwan tersebut, bagaimana untuk mengatasi masalah keputusannya. Okey, setakat ni ada yang tak faham tentang kepentingan hidupan liar? Faham. Ya, saya. Kenapa ekopelancongan hidupan liar tu boleh jadi sumber pendapatan penduduk, cikgu? Okey, ekopelancongan kenapa boleh jadi sumber pendapatan penduduk apabila wujudnya taman negara. Sebagai contoh, taman negara memerlukan pekerja untuk mengendalikan taman negara tersebut. Jadinya di situ kita rakyat-rakyat penduduk setempat boleh bekerja sebagai pekerja zoo, seperti membersihkan kandang zoo, memberi makan kepada haiwan. Selain itu juga mereka boleh menjadi pemandu pelancong